Hari ini kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan wawancara insan guru profesional. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Nurul Syafika binti Mahudi, seterusnya saudari Avila Cherry dan seterusnya saudari Nur Zulaika Wani binti Abidi Zunaidi, seterusnya saudari Nur Fatihah Hasanah binti Arman dan akhir sekali saudari Derbalisa Aivitan. Bagi memenuhi keperluan tugasan KPG 3103 Insan Guru Profesional, kami telah mengadakan dua wawancara bersama dengan dua orang insan guru profesional iaitu pada 11 April 2022 kami telah membuat satu wawancara bersama dengan seorang guru geografi iaitu Cikgu Jackson Kinti bertempat di platform Google Meet. Seterusnya pada 16 April 2022 bersamaan dengan hari Sabtu pada pukul 11 pagi kami telah mengadakan lagi satu wawancara bersama dengan seorang guru pengajian am iaitu Cikgu Murdiah binti Mazuki juga bertempat di platform Google Meet. Seterusnya latar belakang insan guru profesional yang kami pilih dalam bidang pengajian am iaitu pengajian Malaysia iaitu Puan Murdiah binti Marzuki. Bidang perkhususan beliau adalah dalam ijazah sarjana muda pengurusan dengan pendidikan di Universiti Utara Malaysia UUM dan beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 21 tahun dan penempatan terkini beliau adalah di SMK Tun Habab Kota Tinggi. Seterusnya bagi bidang umum kami telah memilih untuk mewawancara seorang guru geografi iaitu Cikgu Jackson bin Kinti. Bidang perkhususan beliau adalah dalam ISMP Geografi dan beliau merupakan seorang alumni UPSI. Sekarang beliau telah berkhidmat di SMK Pamual Beluran. Baiklah, kita beralih kepada persamaan data atribut hasil wawancara antara kedua-dua guru. Yang pertama adalah di mana kedua-dua guru menunjukkan sikap compassionate, iaitu mengatasi masalah emosi, tingkah laku dan pelbagai masalah lain yang dihadapi oleh para pelajar. Proaktif yang dilaksanakan oleh kedua-dua guru dalam mementingkan terapi psikoanalitik di mana istilah ini adalah untuk merawat individu ataupun melakukan pujukan terhadap para pelajar yang mengalami gangguan kemurungan dan juga kegelisahan. Dalam pada itu, kedua-dua guru bersetuju pelajar adalah klien yang merupakan tanggungjawab utama bagi guru untuk diberikan perhatian serta perkhidmatan bagi memenuhi keperluan para pelajar terhadap perkembangan mereka dalam pendidikan. Yang terakhir adalah sifat keterbukaan bagi mencuba sesuatu yang baharu dan tugas selain daripada mengajar. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi memberikan galakan kepada bakal pendidik untuk menerima apa jua tugasan dan menimba ilmu daripada guru-guru yang berpengalaman. Seterusnya adalah perbezaan data atribut hasil wawancara kedua-dua guru. Yang pertama sekali adalah Puan Murdiah binti Marzuki. Beliau dikenali bersifat strategis, di mana strategis merupakan kaedah pembelajaran yang mampu mengkonseptual dan merealisasikan idea, program, projek secara kreatif dan inovatif mengikut keutamaan dengan berkesan. Perkara ini adalah untuk mengekalkan perhatian pelajar di dalam kelas melalui pendekatan inquiry. Beliau juga melaksanakan PDPD secara santai bagi mata pelajaran pengajian Malaysia tingkatan 6. Beliau sentiasa memberikan peluang kepada pelajar untuk mengutarakan pendapat dan pengetahuan luar bilik darjah dalam sesebuah topik yang akan dibincangkan. Adanya elemen hiburan yang diselitkan sebagai penyeri suasana bagi mengelakkan pelajar bosan dan hilang dari tumpuan untuk meneruskan pembelajaran. Dan daripada itu, beliau menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menarik, iaitu melalui aplikasi Kahoot, Wordwall, quizzes dan Learn Worksheet. Walau bagaimanapun, Cikgu Murdiah binti Marzuki mengutamakan objektif penyampaian dan aktiviti pembelajaran beliau melalui aplikasi digital seperti yang dikatakan sebentar tadi, iaitu quizzes dan lain-lain, dengan menunjukkan bahawa subjek pengajian Malaysia ini tidak sukar jika belajar dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seterusnya, Cikgu Jackson Kinti. Bagi Cikgu Jackson Kinti pula, data atribut yang boleh dikenal pasti adalah ciri efisien, di mana
beliau menyampaikan dan menjelaskan idea pengajaran atau petikan membina dalam mata pelajaran geografi yang diajar oleh beliau bersama pelajar tingkatan 4 dan 5. Melalui wawancara ini, beliau menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Maklumat beliau adalah bagi memastikan setiap pelajar memperolehi pembelajaran pada tahap yang memuaskan dengan langkah penyelesaian masalah yang dijelaskan. Beliau tidak menafikan kepentingan media, pendidikan dan kelas tambahan untuk dilaksanakan bagi menjamin pencapaian pelajar. Namun, beliau memberikan keutamaan pemerhatian terhadap latih tubi yang diberikan kepada para pelajar. Hal tersebut bagi meningkatkan keberkesanan dalam pentaksiran tersebut. Menurut Cikgu Jackson, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyelesaikan soalan melalui perbincangan antara para pelajar. Beliau sedar akan peralihan era pendidikan sewaktu Perintah Pergerakan iaitu PKP yang memerlukan pelajar menjalani pembelajaran dan pengajaran daripada rumah iaitu PDPR. Oleh itu, beliau telah menyediakan lembaran latihan geografi kepada para pelajar melalui model pembelajaran secara hard copy agar mengelakkan keciciran pelajar dalam proses PDP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyambung di bahagian guru bidang mengikut model Insan Guru Profesional Bidang. Profesionalisme ini adalah suatu struktur tingkah laku seseorang yang dilakukan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam bidang perguruan. Hal ini dikatakan demikian kerana personaliti ini sangat penting kerana mampu mempengaruhi kepada proses pengajaran dan pemudahcaraan atau PDPC. Dalam bidang pengajian Malaysia, terdapat atribut yang perlu ada bagi guru dalam bidang pengajian Malaysia ini. Dalam menghasilkan atribut ini, telah menggabungkan beberapa elemen yang penting seperti rukun negara, teori 7 vektor pembangunan dan ciri jati diri. Maka dengan adanya penggabungan elemen yang penting ini, terhasillah 6 atribut kepribadian insan guru profesionalisme, iaitu nilai dan sahsia. Yang kedua adalah patriotisme, yang ketiga adalah etika dan integriti, yang keempat adalah tanggungjawab organisasi, yang kelima adalah interaksi sosial, dan yang keenam adalah kesukarelawan. Berdasarkan wawancara bersama 2 insan guru profesional IGP yang dipilih, maka terlihat persamaan kedua IGP ini mengikut kepada atribut bidang pengajian Malaysia. Pertama sekali, persamaan yang terlihat adalah nilai dan sahsia. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua IGP ini sentiasa memberi penekanan agar menitikberatkan untuk menimba ilmu pengetahuan dan menggunakan peluang yang ada untuk sentiasa belajar dan berkongsi. Hal ini merujuk kepada teras ilmu yang menekankan mencintai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Menurut IGP bidang iaitu Cikgu Mardia, dalam kehidupan kita sentiasa belajar dan beliau suka untuk menggunakan perkataan perkongsian kerana kita boleh memperolehi ilmu dari sesiapa sahaja, bahkan daripada pelajar kita sekalipun. Menurut Cikgu Jackson pula iaitu IGP umum, kita sentiasa perlu untuk menimba ilmu sebanyak mana yang boleh kerana tidak semua orang layak menceburi bidang pendidikan atau perguruan ini walaupun mempunyai keputusan yang cemerlang seperti 4.00. Selain itu, persamaan yang terlihat adalah dari segi etika dan integriti. Hal ini kerana kedua IGP ini menekankan sifat agar sentiasa amanah dan bertanggungjawab akan tugas yang dilaksanakan. Dan sifat kejujuran yang mereka miliki ini melatih mereka untuk ikhlas mendidik walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Berdasarkan sesi wawancara, Cikgu Mardia mengatakan motivasi dalam diri kita harus ada kerana motivasi ini yang menjadikan kita kuat melaksanakan tanggungjawab kerana amanah dalam mendidik bukan sesuatu yang mudah melainkan besar amanahnya. Manakala menurut Cikgu Jackson pula mengatakan bahawa tanya diri kita, kenapa kita memilih untuk menjadi seorang guru dan apa persiapan diri kita untuk melaksanakan tugas ini.
Dalam pekerjaan, kita perlu jujur kerana kejujuran ini adalah teladan untuk kita berjaya. Kerana profesion seorang guru dipandang tinggi sehingga ke hari ini. Seterusnya, persamaan yang terlihat adalah melalui atribut tanggungjawab organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana atribut ini menekankan pembangunan profesionalisme berdasarkan tugas seperti fokus pelanggan, iaitu ibu bapa dan komuniti. Walau bagaimanapun, semua individu tidak akan terlepas daripada masalah dan kedua IGP ini menekankan untuk menjadi seorang guru, kita kena bijak mengawal emosi, mental, rohani dan fizikal kita. Kerana cabaran datang dari pelbagai cara seperti melalui ibu bapa, pelajar, bahkan kalangan guru itu sendiri. Menurut Cikgu Mardia, teori yang dibelajar di universiti hanya 20% sahaja yang berguna di sekolah kelak dan selebihnya adalah dari diri kita, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi dan persekitaran yang sedemikian. Persediaan mental dan fizikal kita harus baik. Sekiranya ianya baik dari dalam, maka yang terzahir dari segi perkataan dan perlakuan kita juga akan positif. Manakala menurut Cikgu Jackson pula, pelbagai masalah yang datang ada kalanya dari pelajar, ibu bapa dan ada juga daripada kalangan guru. Oleh itu, kita kena bijak mengatur emosi kita dan perlu tahu untuk menghadapi apa sahaja masalah yang datang. Baiklah, kini kita beralih pula kepada perbezaan guru bidang berdasarkan model insan guru profesional ataupun IGP mengikut bidang. Antara perbezaan yang dapat dilihat dari kedua-dua IGP bidang pengajian Malaysia dan juga IGP umum ialah berdasarkan atribut nilai dan sahsiah. Bagi insan guru profesional bidang pengajian Malaysia ataupun pengajian am yang telah kami wawancara, IGP berkenaan lebih menekankan teras ilmu dan juga teras akhlak dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru. IGP bidang pengajian am yang telah diwawancara menitik beratkan sifat kecintaan kepada ilmu pengetahuan dalam menjadi pengajar, di mana seorang IGP harus menguasai seluas mungkin pengetahuan dunia, khususnya perkara-perkara terkini yang sedang berlaku. Selain itu, beliau juga menekankan adab ataupun karakteristik diri sebagai seorang IGP. Beliau mengatakan bahawa seorang IGP harus mempunyai kematangan emosi dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik, lebih-lebih lagi pada masa kini yang lebih mencabar. Kemudian kita beralih pula kepada IGP umum yang merupakan guru kedua yang kumpulan kami temu bual. Beliau lebih mengutamakan teras muamalah dalam menjadi seorang pendidik. Beliau menyatakan bahawa perhubungan insan adalah penting bagi saling memahami dan juga menghormati antara guru dan pelajar. Walaupun kecemerlangan ilmu adalah penting, namun bagi beliau nilai bersaudara adalah lebih dahulu diutamakan bagi menyesuaikan diri dengan situasi pelajar. Kemudian perbezaan kedua antara kedua-dua IGP bidang pengajian am dan juga bidang umum ialah etika dan integriti. Bagi IGP bidang pengajian am, beliau lebih mengutamakan etika dalam menjadi IGP. Bagi beliau, sebagai seorang insan guru profesional, haruslah bertanggungjawab, adil, amanah dan rasional dalam menjalankan tugas. Manakala bagi insan guru profesional bidang umum pula, beliau lebih menekankan integriti dalam menjadi insan guru profesional. Bagi beliau, sifat telus, jujur, dipercayai dan ikhlas adalah penting supaya pelajar mampu berinteraksi bukan sahaja berkenaan dengan ilmu pengetahuan, namun juga dapat mendalami atau memahami pelajar secara mental dan juga emosi. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan guru berdasarkan model IGP UPSI. Baiklah, dalam bahagian pengenalan model IGP UPSI ini,
yang mana model ini dikenali sebagai model IGP Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu UPSI, yang mana model ini telah dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik UPSI di bawah skim geran penyelidikan niche ataupun NRGS yang dijalankan dalam jangka masa 5 tahun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Model ini juga berdasarkan 8 prinsip panduan dalam mengasuh seorang guru untuk mengamalkan amalan formatif dalam pengurusan bilik darjah, iaitu amalan nilai, kemahiran serta pengetahuan. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan persamaan guru berdasarkan model IGP ini. Melalui wawancara yang telah kami jalankan bersama dengan kedua-dua guru, iaitu Cikgu Mudia binti Marzuki serta Cikgu Jackson bin Kinti, kami telah mendapati bahawa persamaan guru berdasarkan model IGP ini, seorang guru hendaklah mengikuti trend perkembangan pembelajaran dengan penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran maupun secara atas talian dan bersemuka. Selain itu, guru juga berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan mengaplikasikan media dalam amalan pendidikan yang mampu meningkatkan minat murid-murid dalam sesi pembelajaran serta teknik pengajaran yang diaplikasikan oleh guru adalah menarik dan efektif. Seterusnya, persamaan guru berdasarkan model IGP ini melalui pendapat kedua-dua guru telah menyatakan bahawa seorang guru mampu mencipta persekitaran pengajaran pembelajaran yang seronok untuk meningkatkan semangat dan potensi murid untuk terus belajar di dalam kelas. Kini kita beralih pula kepada perbezaan guru berdasarkan model insan guru profesional ataupun lebih dikenali sebagai IGP. Perbezaan pertama ialah berdasarkan kreativiti dalam teknik pengajaran. Terdapat dua kategori guru dalam melaksanakan pengajaran, iaitu yang pertama, guru yang lebih selesa melaksanakan pengajaran menggunakan teknik ataupun kemudahan elektronik. Hampir segala pengajaran dilaksanakan menggunakan kecanggihan teknologi. Manakala ada juga guru yang lebih arif dalam melaksanakan pengajaran berdasarkan aktiviti secara fizikal. Contohnya melaksanakan aktiviti berkumpulan, menggunakan alat bantu mengajar seperti kertas mahjong ataupun kad manila. Namun kedua-dua kategori ini mempunyai kreativiti masing-masing walaupun berlainan kearifan. Yang kedua ialah personaliti guru dalam PNP. Guru pertama dalam wawancara kumpulan kami, iaitu guru pengajian am, lebih menumpukan pencapaian kepada murid-murid, iaitu bagaimana beliau mampu memberi kebaikan kepada murid-murid beliau. Manakala guru kedua kumpulan kami, beliau bukan sahaja menekankan fokus kepada pencapaian murid-murid, malah beliau juga mengambil perhatian kepada sahsiah murid-murid yang mampu memberi kesan kepada persekitaran mereka seperti ahli keluarga ataupun komuniti sekitar. Baiklah, dalam bahagian refleksi ini saya dapat menyimpulkan bahawa sebagai seorang pendidik pada masa akan datang mestilah mengelakkan sikap berkira dengan pelajar sama ada dari segi kewangan maupun masa. Selain itu, dari sesi wawancara ini saya dapat mengetahui bahawa perkara yang paling penting perlu ada pada seorang guru adalah keikhlasan dalam mengajar, kerana tanggungjawab seorang guru itu adalah untuk mendidik pewaris negara pada masa yang akan datang dan tidak juga seharusnya berpegang kepada tugas itu semata-mata. Sekian daripada saya. Terima kasih. Refleksi yang saya boleh buat melalui dua wawancara yang kami telah lakukan. Yang pertama ialah seorang guru perlu tahu bagaimana untuk menarik minat pelajar. Sebagai contoh, memasukkan unsur humor di dalam kelas, iaitu dengan membuat lawak dan bukan sepanjang masa untuk sentiasa berada dalam keadaan yang serius. Perkara tersebut akan membuatkan pelajar
mudah berasa bosan dan tidak fokus terhadap pelajaran. Seterusnya, menitik beratkan perasaan pelajar. Sebagai seorang guru, kita perlu memikirkan tentang pelajar dan kita sebagai seorang guru tidak seharusnya hanya ikut terhadap prinsip kita sendiri sahaja dan berfikir untuk melaksanakan tugas kita saja tanpa kita menitik beratkan tentang perasaan pelajar. Dan seterusnya, sentiasa bersedia. Untuk menjadi seorang guru, kita perlu sentiasa bersedia berhadapan dengan pelajar dari segi fizikal dan mental. Selain itu, kita sebagai seorang guru perlu menguasai kandungan dalam mata pelajaran yang kita ajar dan menguasainya. Oleh itu, guru haruslah sentiasa mencari pengetahuan dari masa ke semasa supaya selari dengan peredaran masa. Untuk bahagian refleksi, saya Nur Fatia Sana binti Arman ingin menyatakan bahawa wawancara yang dilaksanakan telah memberi peluang kepada kami semua sebagai insan guru perantis dalam merencana perjalanan yang lebih baik untuk menjadi guru yang profesional kelak. Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat banyak yang saya pelajari. Yang paling menarik adalah bagaimana kita insan guru profesional yang akan datang menerima ataupun memiliki sifat keterbukaan terhadap tugas-tugas baharu yang bakal diberikan kepada kita. Semoga kita semua bersedia dengan fasa pendidikan masa hadapan yang lebih mencabar. Apa yang saya perolehi daripada sesi melaksanakan tugasan ini dari awal sehingga akhir termasuk dalam menjalankan wawancara bersama IGP yang hebat ialah memperbaiki etika diri. Jika difikirkan kembali, sememangnya benar apa kata para IGP yang telah kami wawancara kerana untuk menceburi bidang pendidikan, tidak semua yang terpilih walaupun mempunyai pointer atau markah yang baik. Tetapi kita adalah antara individu yang terpilih menceburi bidang ini. Oleh itu, selagi kita berpeluang, kita seharusnya mengambil peluang ini, menggunakan peluang yang ada ini untuk belajar sebaiknya dan lakukan yang terbaik semampu diri kita untuk menggapai impian kita. Selain itu, memupuk keikhlasan dalam diri. Saya juga sedar bahawa untuk menjadi seorang guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi ianya suatu pekerjaan yang mulia, di mana guru ini menjadi individu yang menyampaikan ilmu kepada generasi yang akan datang. Benarlah seorang guru itu umpama lilin yang menerangi, kerana ilmu umpama cahaya yang membawa perubahan dalam diri seseorang bahkan sesebuah negara. Kita seharusnya amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerjaya seorang guru, bukan sahaja kerana wang, tetapi demi melahirkan bangsa yang berjaya dan mampu bersaing di persada dunia. Berikut ialah refleksi saya berdasarkan apa yang telah saya perolehi daripada sesi wawancara bersama kedua-dua IGP, iaitu yang pertama ialah sifat kesukarelawan. Seperti pengetahuan semua, saya secara sukarela telah memilih jalan untuk menjadi seorang pendidik dan khususnya memilih Universiti Pendidikan Sultan Idris seperti rakan-rakan yang lain. Oleh itu, saya juga seharusnya mampu untuk secara rela berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik pada hari kehadapan berbanding diri saya pada hari sebelumnya. Hal ini adalah penting kerana sebagai seorang guru nanti, pelbagai cabaran perlu saya tanggapi dengan baik. Selain itu, saya juga harus memupuk nilai tanggungjawab sebagai seorang pendidik, bukan sahaja berfokuskan kepada akademik, namun juga sekaligus sahsiah diri. Saya seharusnya mempunyai rasa tanggungjawab dalam membentuk diri agar dapat ikut serta menjadi pengaruh yang baik kepada pelajar dan juga komuniti sekeliling, di mana jika saya menjadi seorang pendidik suatu hari nanti. Kesimpulannya, ciri-ciri guru profesional, beretika dan mempunyai atribut yang baik sangat penting untuk meningkatkan lagi kemahiran seorang guru
bukan sahaja kemahiran menyampaikan pengajaran yang diajar, akan tetapi boleh menjadi role model kepada para pelajarnya. Oleh itu, perkara ini dapat membantu melahirkan seorang pelajar yang berilmu pengetahuan dan mempunyai sahsiah yang terpuji.